Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersama lagi dengan Pak Haji belajar tentang herba. Banyak herba yang kita belajar ya. Sekarang dah masuk kuliah ya. Berapa dah kuliah ni? Banyak sekali kuliah, tapi tak mengapa. Belajar terus belajar sampailah kita ini dapat memanfaatkan ilmu ini untuk umat yang sebenarnya. Jadi hari ini kuliah kita menarik sekali sebab kecantikan. Kecantikan, siapa yang tak nak cantik? Banyak orang mahu nak jadi cantik kekal sampai kapan-kapan. Bolehlah cantik tu kekal sampai kapan-kapan. Immortal ni kekal. Khuldi. Jadi masa dulu pun dikatakan bahawa syaitan itu, iblis itu, dia cuba untuk menggoda supaya ada makan buah khuldi ya, untuk kekal, immortal dan sebagainya. Itu dalam bahasanya lah. Baik, tapi apapun yang Pak Haji nak ceritakan hari ini, bahawa bagaimana kita menggunakan salah satu herba yang mungkin ada orang yang tahu, yang mungkin ada yang belum tahu. Bagaimana herba ini dapat untuk membangkitkan semula seri wajah macam purnama, macam bulan purnama. Masya Allah, betul. Ini bukan orang kata bukan gimmick, perniagaan bukan, tetapi adalah untuk jadikan muka kita, kulit wajah muka kita itu bersih, glowing, putih dan hilang garis-garis kedutan-kedutan tua, khususnya pada ibu-ibu ya. Dan kalau yang bapak-bapak macam Pak Haji ni dah tua benar dah sebagainya, tetapi kita boleh coba, tidak mengapa, kita boleh coba. Dan dia juga memberi kesan pengobatan. Apa tu? Apa yang menyebabkan di wajah kita ini yang selalunya kita tengok yang tak elok? Yang pertama jerawat. Betul, jerawat. Yang kedua apa dia? Ada tubuh hitam. Yang ketiga apa? Hitam di bawah, matanya dia hitam. Apa dia panggil? Mata panda orang panggil juga ya. Dan ada kerutan di tepi ni, di tepi ni, begitu juga. Dan selalunya orang nampak muka kita ni dia turun ke bawah. Dia tak jadi bujur sirih, dia jadi bujur sirih yang melintang. Maksudnya dia naik ke atas. Dia bukan naik ke atas, dia turun ke bawah. Jadi oleh sebab itu maka kita kena ada satu cara, metodologi, cara-cara yang lain yang digunakan orang ialah banyak menggunakan apa dia itu, plasenta. Apa tu plasenta? Plasenta itu ialah uri yang keluar bersama anak yang baru dilahirkan. Sebab apa? Sebab plasenta itu mendatangkan kulit bayi, sama seperti bayi itu dia cantik, kerana itu diambilkan daripada plasenta itu, dijadikan kosmetik, sama ada digunakan sebagai foundation, digunakan sebagai moisturizer, digunakan dia sebagai apa lagi dah, toner dan sebagainya. Jadi ada yang pakai maskara, yang pakai bercelak dan sebagainya. Ada yang nak bagi nampak mata tu besar, ada yang nak bagi nampak mata tu kecil, macam-macam. Dan begitu juga untuk kecantikan ni, di bawah bibir dia, di atas bibir kita. Ini cerita pasal kecantikan ni ya. Tetapi kecantikan sebenarnya kecantikan akhlak, budi pekerti, berbuat baik, santun. Tapi yang banyak cerita ni yang fizik dulu ya. Lihat fizik dulu. Jadi bila kita ceritakan tentang kecantikan ini, kita nak satu saja, kecantikannya mesti halal, produknya halal. Yang kedua, jangan campur dengan barang-barang yang syubhat. Yang ketiga, mesti alami. Apa dikatakan alami? Alami ini mesti tidak tercampur dengan suatu zat kimia. Kalau sudah tercampur dengan zat kimia, muka kita ini bagai dibedak-bedak, di lipstick, hilang lipstick itu nampaklah kekerutannya itu, nampaklah hilang bedaknya, nampaklah tuanya. Masa pakai bedak tu nampak cantik, kalau hilang bedak itu nampak tuanya. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak yang kita pakai ini, kalaupun tak berbedak, walaupun kita tak pakai kosmetik, tetapi nampak kecantikan original. Itu yang pertama. Macam mana nak buat supaya kulit ini, ini kulit yang kita tahu, sel kulit ini dia berganti 7 hari sekali. Jadi ketika dia menempel, terus menempel, makin tebal, makin nampak gelap.
dia makin nampak gerak. Jadi kita cuci, kita hilangkannya. Sama ada guna bedak dingin, bedak sejuk. Mana ada orang nak guna bedak dingin, bedak sejuk hari ni? Ya, kawan nenek-nenek kita dulu boleh lah. Jadi kalau lah Pak Haji hari ni buat bedak sejuk, bedak dingin dan jual, ada ramai orang akan beli dah. Orang tak mau beli. Orang tua-tua pun tak mau beli dah. Orang tua-tua pun pakai foundation sekarang. Pakai foundation lip balm. Tak pakai lipstick, pakai lip balm ya. Jadi alhamdulillah, masya-Allah. Tapi apa yang banyak sebutkan kat sini bahawa ada satu kaedah cara supaya muka kita ini hilang daripada bintik-bintik merah ataupun pori-pori yang besar ni. Pori-pori besar kerana apa? Kerana dulu pernah jadi jerawat batu, pernah kena penyakit yang melibatkan bahagian muka itu, jadi pori-pori dia besar. Nampak kulit itu tidak jadi halus. Begitu juga ya apabila dia pernah orang kata ada ni ada macam puru hitam-hitam, termasuklah juga tanda kelahiran. Kadang-kadang ada tanda kelahiran dekat muka ni, kat sini. Boleh hilang tak? Hilang. Tanda kelahiran ini hilang, insya-Allah dengan izin Allah jua. Itu yang pertama sekali. Bagaimana cara untuk membersihkan muka ini dengan cara yang mudah, alami, halal, dan ini adalah merupakan kecantikan yang alami. Bukan kecantikan yang di foto-foto dalam HP, dalam handphone, ni cantik-cantik. Ada lagi satu program Photoshop. Photoshop, masuk ke Photoshop tu kita boleh buat orang hitam jadi putih. Kita boleh buat orang itu gemuk jadi kurus. Jadi yang begitu, jangan sampai tertipu jadi begitu. Tidak, tapi gunakan satu herba yang untuk kecantikan. Herba apa ya? Kita penasaran nak tahu ni herba apa sebenarnya. Herba ni dah pernah kita gunakan, cuma Haji dulu gunakan untuk tujuan lain. Tapi pada hari ini Haji nak buka lagi dia punya rahsia-rahsia dia lagi. Kelebihan daripada herba ni, dia adalah embun pagi. Itu dipanggil EP spray. Macam pernah dengar EP spray untuk COVID-19? Ya betul, untuk COVID-19. Tetapi pada hari ini Pak tak cerita pasal COVID-19. Pak nak cerita bagaimana embun pagi ini berfungsi untuk kecantikan. Ada petua dia, cara guna dia. Yang pertama apa dia? Kita spray dia ketika kita sebelum tidur malam. Spray dia. Dia kering baru tidur. Yang kedua, kita spray dia itu pada sebelah pagi. Dan lepas kita solat subuh dan sebagainya, kita nak mulakan kerjaya kita spray. Biarkan dia lekat di situ. Dia menempel di situ. Yang ketiga, kalau boleh kita spray dia pada satu hari 5 kali ikut waktu solat. Spray. Jadi bila kita spray ini, satu hal yang berlaku, kulit akan jadi sangat-sangat halus. Macam kulit bayi, macam kulit baby. Ya, jadi oleh sebab itu bila kita spray saja dia jadi kulit baby di muka kita ini. Jadi apabila kita spray tersebut, hilang yang hitam-hitam, mata panda itu hilang bagiannya. Jadi kemudian pula yang menarik dia lagi, dia mencerahkan mata untuk mata rabun, untuk yang pakai kacamata, untuk mata yang ada permasalahan. Jadi kita tidak perlulah kita buka mata, spray di atas saja pejam mata pun dia sudah boleh masuk dan sebagainya. Dan untuk kecantikan ini dia kena juga spray di bawah lidah. Spray di bawah lidah 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tahu bahawa embun pagi ini memang untuk virus, untuk demam denggi, untuk demam virus, HIV dan sebagainya. Tetapi apa yang banyak sebut ini ialah untuk kecantikan. Dan ketika Pak Haji belajar dulu, herba ini digunakan untuk orang yang ada masalah selaput di mata. Masya Allah, selaput di mata, betul. Dan digunakan untuk orang yang ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Subhanallah. Kalau kita kata tekanan darah tinggi, dia sudah pergi ke jantung ya. Jadi bila dia pergi ke jantung, dia baik juga untuk jantung.
Tetapi bila kita gunakan ini, kita spray embun pagi ini, dia adalah khusus untuk mendapatkan kesegaran wajah kita seperti wajah ataupun kesejukan embun di waktu pagi. Tahu tak bagaimana nama embun pagi ini digunakan? Ini mengambil sempena daripada satu herba yang telah ditunjukkan di Datuk Pak Haji dulu. Namanya dalam bahasa Thailandnya dipanggil embun tengah hari, Nam Kam. Nam tu air, Kam tu tengah hari. Jadi oleh sebab itu air tengah hari ataupun embun tengah hari itu, jadi oleh sebab itu kalau di kampung ada rumput ni, kita buka pak begitu, dia keluar air. Ini dia sama seperti rumput Siti Khadijah. Jangan ada yang tak tahu rumput Siti Khadijah, atau dia panggil packing grass. Rumput Siti Khadijah itu terbaik untuk apa? Rumput Siti Khadijah bukan rumput Siti Khadijah yang ini ya. Nanti insya-Allah Pak Haji cuba pergi mendapatkannya. Ada dekat sini. Rumput Siti Khadijah ni baik untuk orang kemoterapi. Baik untuk orang yang ada masalah kemoterapi. Kalau dia pergi kemo, dia minum air blend rumput Siti Khadijah ni, maka dia tak jadi masalah gugur rambut, pecah bibir mulut, rosak kulit dan sebagainya. Dia tak jadi. Dan dia digunakan khusus untuk masalah diuretik buah pinggang, kencing manis, blender, minum air dia tu. Masya Allah. Dulu banyak sekali orang bertanya, Pak Haji, apa yang dimasukkan dengan mem? Ya, minuman embun. Embun mek, bukan mem. Mem pula. Ini mem, bukan mem lah, mem. Beda itu magnetik mem. Ini mek. Mek ni minuman embun pagi. Betulkah? Mem embun pagi. Mek. Minuman embun dingin. Bukan embun pagi, embun dingin. Banyak sangat embun ni, embun dingin. Jadi ada satu minuman yang Pak Haji buat khususnya untuk orang yang rosak ginjal. Namanya apa? Namanya daripada pokok yang rumput Khadijah. Tapi ada campuran. Kalau makan rumput Khadijah saja tidak begitu berkesan. Harus dicampur lagi dengan herba yang lain. Apa herba-herbanya? Salah satunya kena masuk kurma Cina. Ya, kurma Cina. Kenapa harus masuk kurma Cina? Kerana orang selalunya kalau ada masalah buah pinggang, dia HB-nya rendah. Kalau HB rendah, kenapa tak ambil kurma biasa? Tak boleh ambil kurma biasa sebab potasium tinggi. Nanti bengkak kaki pula. Jadi oleh sebab itu maka kena ada cara. Apa yang Pak Haji sebutkan sini, kita kena ada cara. Jangan ambil peta-peta begitu saja. Ada. Itu di antaranya. Jadi alhamdulillah untuk kerosakan ginjal kita boleh menggunakan ini, dan untuk kencing manis, dan boleh kita gunakan juga untuk orang kemoterapi dan juga orang ada kanker atau kanser. Sangat-sangat bagus. Ini dia punya rumput dia ni. Rumput Fatimah ada juga, rumput Khadijah ada juga, nama-nama dia ni. Nampak rumput Siti Khadijah? Ni tak. Tengok sini. Ni rumput. Ni dia. Jadi kita ambil ni, kita blenderkan, kita minum. Untuk apa? Kanker, kanser, termasuk kanser hati, termasuk kanser paru-paru. Yang kedua, untuk apa digunakan ini? Untuk orang yang buat kemoterapi. Supaya apa? Supaya jangan jadi kesan kemoterapi itu menyebabkan tubuh badannya jadi lemah, lesu sampai tak bisa bangun lagi. Itu dia antaranya. Yang ketiga, yang untuk ginjal dan kencing manis. Ni. Yang ni kita tanam saja, beli benihnya banyak-banyak, tanam saja di rumah kita ada banyak-banyak, kita gunakan. Rumput ni banyak sekali ada, ya. Jadi kalau mereka
Yang nak mendapatkannya boleh dapatlah di tempat pagi ni ada, insya-Allah ya, ada insya-Allah. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan ni dekat sini, kalau kita gunakan embun pagi, ya, ini minuman embun dingin, ya, minuman NED, ini adalah minuman ataupun ini adalah spray embun pagi, ya, embun pagi. Jadi kalau untuk kecantikan, ya, semula, ya, kecantikan muka ni kalau kita spray setiap pagi, apa yang akan berlaku? Jangan beritahu orang, jangan beritahu kat siapa-siapa bila kita spray. Nanti biar orang yang tegur, kenapa saya lihat wajah kamu nampak semakin tegang, semakin halus, semakin nampak muda. Ya, kadang-kadang orang tu jujur juga, betul dia jujur, betul-betul dia tengok kita muda, betul dia bertanya jujur, tapi ada yang tak jujur juga. Dia buat kita tua, dia kata kita muda saja untuk mengambil hatinya. Tetapi tidak, ada yang jujur. Macam mana kita buat tu? Jangan kata apa-apa, jangan beritahu siapa, spray saja. Nanti bila bertemu dengan orang tu akan sebut, kenapa saya lihat wajah kulit kamu halus? Gunakan apa? Kita sebutkan kita guna daripada apa? Kita gunakan spray embun pagi. Yang kedua, kalau ada ni topok-topok hitam yang ditinggalkan, puas digunakan, tak boleh guna kimia, steroid sebagainya, tak boleh guna, rosak kulit muka. Atau mereka yang telah guna kosmetik yang merosakkan kulit muka. Jadi lantas kita gunakan embun pagi spray. Ya, itu adalah antaranya. Dan juga untuk orang yang ada masalah sinusitis. Sinusitis ni buat juga kita tak cantik. Apa dia jadi sesama, dia jadi keluar jerawat, keluar topok hitam, dia jadi jadi kita punya percakapan kita jadi tak enak lah. Nafas berbau, ini guna. Jadi kita spray saja sebagainya. Orang sampai sakit gigi, ni gusi bengkak, ini sariawan, ini ya, sakit di tekak, ini amandel, gunakan ini. Jadi Masya Allah, dia ni untuk apa? Banyak kegunaannya. Kalau di spray di atas rambut ini, nanti rambut tu tumbuh dan tidak mudah putus. Lebat rambutnya, tak mudah putus. Masya Allah. Selalunya kan rambut ni mudah putus, bukan takat mudah putus, botak lagi. Itulah di antaranya, Masya Allah ya. Jadi kita kena faham bahawa kesemuanya itu, botak itu bukan takdir yang Allah dah tentu dia jadi botak. Botak itu adalah kerana dia pilih untuk jadi botak. Dia yang memilih takdir untuk jadi botak. Sebab apa? Sebab dia tak mahu guna minyak kemiri, dia tak mahu guna VCO, dia tak mahu guna embun pagi. Jadi jangan kita merintih kepada nasib kita. Kenapa Allah jadikan aku botak? Kenapa Allah tak tumbuhkan rambut? Kenapa rambut aku gugur? Kita tak boleh begitu. Kita makan ayam kimia, makan ubat-ubatan kimia, makan bahan kimia. Maka kenapa tidak jadi seperti itu? Kalau kita nak dia tumbuh semula, kena gunakan embun pagi spray. Ya, kita nak jaga. Kita tahu bahawa subhanallah, Allah bagikan wajah kita ni, kita tak boleh pilih. Kok kita nak lahir tu kita boleh pilih, kita boleh tahu kepada ibu kita, ibu aku nak wajah aku begini. Ada boleh pilih begitu? Tak boleh pilih. Kita lahir apa pun itulah dia wajah kita. Tapi semuanya cantik-cantik. Walaupun wajah kita tak boleh ubah, tetapi kecantikannya boleh kita buat. Kalau orang tak cantik tu macam mana Pak Haji nak bagi cantik? Pertama, perbanyakkan senyum, cantiklah. Yang kedua, dia kena guna embun pagi spray supaya kulitnya halus, nampak cantik, nampak bersih. Bukan nanti putih. Kalau putih pun tak bersih, macam mana? Kalau hitam pun hitam, orang kata hitam manis. Jadi sebab itu kita lihat bahawa banyak orang yang selalu tengok kenapa dia tengok cermin setiap hari. Dia tengok cermin setiap hari. Sebab apa? Dia nak tengok muka dia ni. Sama ada menjadi tua, makin cantik lagi kah, atau apa-apa lagi kelemahan pada di sudut wajahnya.
Dia nak tengok, dia kena guna ada tindakan. Dia tak boleh harap mukanya jadi cantik terus. Dia tak boleh harap mukanya itu jadi halus mulus kulitnya itu. Tak boleh. Dia kena ada satu usaha. Apa usaha yang dilakukan? Dia tak boleh guna kimia. Kalau kita guna kimia, kita tempek-tempekkan dekat atas, nanti ketika kena air, habis. Jadi sebagainya. Jadi begitu orang-orang di Korea misalnya. Orang-orang di Korea ni mereka membuat, dia panggil plastik surgery. Hadiah kepada ayah kepada anak di Korea misalnya, hadiahnya ialah mendapat pembiayaan untuk buat plastik surgery. Jadi muka mereka cantik, mereka boleh pilih mau jadi muka apa. Oh, muka mereka cantik sebagainya. Jadi okey, bila dah menjadi begitu, akhirnya mereka pun kahwin. Bila dah kahwin, keluar anak. Anak itu dia tak ikut muka dia plastik surgery, dia ikut muka yang asal. Jadi di situ dia kata, oh begini. Jadi itu tak original. Tak original. Kaedah itu kita tak terima. Kaedah tu biar apa juga. Biar orang kalau dia terima kita, dia terima seadanya. Kalau kat orang lain kata tak cantik, tapi di matanya dia kata cantik. Itu dia. Kalau tidak, tak habislah kain di pasar. Kalau semua orang kata kain ni saja yang cantik, hanya satu kain yang boleh bisa dijual, tapi semua kain habis dijual. Kerana apa? Kerana mata yang memandang itu berbeza. Tetapi yang satunya mata memandang ini ialah kalau pori-porinya licin, tetap semua akan kata licin. Kalau mukanya berputih, apa kita panggil glowing, semua orang akan kata glowing. Tidak adalah orang kata mukanya gelap tetapi glowing. Ya betul, gelap glowing ada. Mukanya gelap kusam glowing. Tak boleh jadi begitu. Kusam dan glowing itu berada di dua pihak yang berbeza. Jadi tujuan yang Pak Haji nak sebutkan begini, bukan tujuan kita ini nak mengubah-ubah wajah kita, tidak. Yang ni kena faham sungguh-sungguh. Misalnya apa dia? Misal kita pakai minyak wangi. Kenapa kita pakai minyak wangi? Untuk kita menjadi wangi. Betul kah? Tak betul tu, tak tepat. Apa tujuan orang pakai minyak wangi? Oh betul, ikut sunnah Nabi SAW. Betul. Tetapi apa hakikat di balik tujuan memakai minyak wangi tersebut? Tujuannya supaya membuat orang menjadi senang dengan kita. Kan Pak Haji dah sebutkan dulu bahawa apakah yang menjadi kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bila kita membuat umat-umatnya menjadi suka, menjadi gembira. Salah satu memakai minyak wangi. Bila kita pakai minyak wangi, semua orang suka, betul kan? Kalau kita tak mandi, siapa yang nak suka dengan kita? Ya, kalau kita mandi tiap-tiap hari tapi tak bersabun, Allahu akbar, bau keringatnya lagi, bercampur lagi dengan apa semua, bau-bau sebagainya, bau-bau herba, tak herba dan sebagainya. Jadi siapa nak suka dengan kita? Kalau begitu, cuba kita tukar. Kita menjadi seorang yang suka kepada wangi-wangian. Jadi oleh sebab itu kita buat orang itu menjadi suka dengan kita. Begitu dia wajah kita. Wajah kita bukan untuk tabarruj, bukan untuk bersolek-solek, bukan untuk menghiaskan diri, bukan untuk orang puji, bukan untuk orang mengangkat kita. Semua ini akan hancur binasa menjadi tanah, reput dan sebagainya. Tetapi kita buat orang senang tengok kita. Untuk tujuan apa kita buat orang senang tengok kita? Untuk mudah kita jual barang? Bukan. Itu pun salah juga. Oh, Pak Haji, kita buat muka kita bagi orang tengok senang untuk mudah kita jual barang. Tak betul begitu. Untuk bagi orang itu selesa berada bersama-sama dengan kita. Kerana memberikan apa? Memberikan rasa selesa, senang, gembira, bahagia kepada orang yang ada di lingkungan kita. Masya Allah. Kita bisa untuk diri kita sendiri, kita tak mandi, tak mengapa, 40 hari, 40 malam kita tak mandi, boleh untuk diri kita sendiri. Tapi kita menyeksa lingkungan kita. Kita menyeksa lingkungan kita yang kita itu tidak mandi. Begitu muka kita dibiarkan, biarlah semua apa semua. Itu tak mensyukuri.
tak mensyukuri. Biarlah jerawat mau timbul, jerawat timbul, nanah sebagainya, itu tak mensyukuri. Rasulullah SAW itu, wah subhanallah, lebih indah daripada bulan purnama. Masya Allah. Rasulullah SAW itu kalau pandangannya, matanya memandang, Masya Allah. Sebab apa? Sebab Allah mencipta dan mengangkat seorang Nabi, seorang Rasul itu diangkat dengan apa? Diangkat dengan kecantikannya sendiri. Bersih, suka bercelak, suka bersugi. Kalau Rasul tersenyum itu nampak giginya sebaris gigi yang cantik lagi putih. Kalau dilihat daripada jauh seperti bersambung dua keningnya. Ketika Rasulullah itu memandang, tidaklah Rasulullah itu memandang dari tepi mengiring itu, tidak, melainkan Rasulullah menatap dengan penuh kedua-dua matanya. Itu Rasulullah. Ketika dilihat kepadanya itu, maka Rasulullah SAW ini seperti kalau kita lihat dia, kita akan mengingatkan apa? Dialah orang yang paling hampir dengan diri kita. Sebab apa? Dia membuatkan kita senang. Subhanallah. Akhlak yang agung ni. Bagaimana sahabat tak rindu? Macam mana sahabat tak rindu? Sahabat kata, kalaupun aku masuk syurga, tapi berbeza syurga itu dengan syurga Nabi SAW, apa arti nikmat syurga itu pada diriku? Kerana aku akan merinduimu ya Rasulullah. Gitu. Jadi hasil daripada itulah, maka apa dia? Keterampilan dirinya. Sudahlah tubuh badannya wangi, bau kasturi. Ketika Rasulullah itu berjalan di suatu jalan, maka orang akan terbau bau-bauan Rasulullah SAW itu. Itu diantaranya. Maka terkeluar pula daripada lidah Rasulullah itu dengan ungkapan bahasa yang indah dan sangat menawan dan halus, menusuk di sukma kalbu orang yang mendengar. Masya Allah. Jadi bagaimana anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Harisah, yang mana tidak mau pulang kepada ayahnya, mau tinggal bersama Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan sini, bahawa biar ada sedikit keterampilan itu bukan untuk untuk mengangkat diri, bukan, tapi buat orang selesa dengan kita, buat orang itu mau mendekati kita. Itu di antaranya. Jadi salah satunya ni, spray embun pagi. Sebab apa? Nak buat supaya kecantikan ini baik. Apakah Pak Haji hari ini nak cerita pasal kecantikan ini semata untuk kecantikan? Tidak. Pak Haji nak ceritakan ini adalah usul dakwah. Di mana tempatnya? Kita tahu bahawa kecantikan hari ini banyak bercampur dengan sumber-sumber yang syubhat. Banyak bercampur dengan unsur-unsur yang haram. Kosmetik banyak bercampur dengan benda-benda yang bahaya. Kalau kita mengatakan kosmetik ini tidak boleh, kosmetik ini tak boleh kita guna, ini ada mercury, ini ada sumber yang haram, ini ada sumber yang boleh merosakkan kulit muka kita, di mana yang halal, di mana yang baik, yang mana yang tak haram, yang mana yang kalau kita pakai di wajah kita sama standard paling kurang dengan kosmetik itu, maka Pak Haji perkenalkan, tak perlu kepada semuanya itu, hanya dengan spray air saja. Spray air ini apakah dia akan jadi moisturizer, pelembap pada kulit? Ya. Bukan hanya sekadar pelembap kulit, tetapi dia juga untuk mata, terangkan mata. Mudah saja gunanya, semprot saja dekat kita punya bahagian muka ni, nanti silau tu hilang, nanti mata yang rabun petang itu hilang, nanti selaputnya yang ada situ juga tertanggal. Jadi oleh sebab itu maka menarik sekali, Pak Haji sebut ini menarik sekali embun pagi ni. Dia kegunaan hari ni orang terpaksa buat kacamata, cermin mata itu mahal 500. Ada yang murah, yang Pak Habib beli tu murah, RM25.
Pak Haji pun pakai RM25 juga dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tak pakai, tak guna surat mata. Dulu Pak Haji susah nak baca. Ini ni tulisan kecil sekali ni. Cuba lihat ni, tulisan kecil. Tengok. Kita ambil tulisan kecil. Tengok ni, tulisan kecil. Pak Haji dulu kalau baca ni kena pakai dulu. Sekarang kita sudah tidak perlu lagi. Apa dia? Tengok. Pak Haji baca terapi herba kemandulan. Paramaria 3x3 perempuan saja. Puraria herba kesuburan, ubat periuk, diksi Malaysia 2 kapsul pada waktu malam, lelaki dan perempuan. Omega 3 squalene atau NOS, kopi radik Pak Haji. Ya, untuk lelaki long life dan madu Arab. Kan boleh baca. Siapa boleh baca? Dulu kena pakai kata. Cumanya yang kedut-kedut tebal ni tak hilang lagi, tapi lama-lama kan hilang lah ni nanti bila lama ni hilang. Dia jadi kedut-kedut tua tu sebab banyak sangat fikir. Tapi kalau bapa ibu tuan puan yang tak fikir, banyak macam Pak Haji ada sikit-sikit kerutan tu hilang. Kontak lagi bagi ibu yang gunakan ini, guna ni. Lepas kita gunakan ini, kalau kita nak guna lagi di sudut minyak dia tu, guna BCO. Cukup ambil BCO, sapu naik ke atas, sapu ke atas. Dah, wajah itu dah sudah cukup sempurna dah kita guna ini. Dan yang lebih istimewa, dia antivirus. Kalau kita demam, kita spray ini. Kalau kita ada demam darah tinggi, kita guna ini. Kalau kita ada virus, kita guna ini. Kalau anak-anak kita demam apa pun yang nama demam, kita gunakan ini. Dan ini sangat baik juga, khususnya untuk tenaga. Tak kira lah tenaga lelaki ke, tenaga perempuan ke, tenaga. Orang yang lemah, dia kata, Pak Haji, saya ni dah makan macam-macam tapi tak bertenaga. Mana pergi tenaga saya ni, makan tapi tak ada tenaga. Macam mana nak ada tenaga? Ya, dia immunity, sel darah putih dia rendah, dia kena ambil ni. Ambil ni, insya-Allah bila dia ambil gitu, maka dengan sendirinya maka dia akan ada energi, tenaga. Bila dia ada tenaga, maka ini adalah sebaik-baiknya, insya-Allah. Baik, mari berhenti dulu untuk memberikan laluan pada iklan. Silakan.